Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Radio IKIM FM dan juga sahabat penonton di TV IKIM, kita bersama-sama dalam majlis yang penuh manfaatnya hari ini untuk kita bawakan rancangan Forum Bicara Ad-Din bersempena berlangsungnya majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan juga Universiti Teknologi Mara UiTM. Jadi pada hari ini sangat bertuah kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu ini, bukan kata sahaja MOU yang dapat kita hasilkan, tetapi dengan bicara yang sangat bermanfaat untuk kita raikan ilmunya, kefahamannya dan juga apa sahaja pengisian yang kita bawakan hari ini adalah salah satu tempat untuk kita nak angkatkan lagi darjatnya tentang kita yang berada di sini untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Menerusi perkongsian kita pada hari ini, untuk anda yang sama-sama juga tonton di TV IKIM, jom like, komen, share dan juga kita dapatkan lagi perkongsian ini menerusi di pelbagai platform online kita, di YouTube IKIM, TikTok Radio IKIM, juga di Instagram ikim.my, tak lupa di www.tvikim.my untuk kita nak memanfaatkan pertemuan kita pada hari ini, insyaAllah. Okay? Dan saya Syafiq Saleh merupakan pengacara anda untuk Forum Bicara Ad-Din pada kali ini, dan juga saya merupakan penerbit dan penyampai Radio IKIM yang bersiaran di Radio IKIM FM setiap hari Isnin sampai hari Jumaat jam 10 pagi sampai 1 tengah hari. Alhamdulillah, banyak program, banyak rancangan yang kita bawakan hari ini dapat sampai juga di UiTM Shah Alam. Dulu teringin nak masuk UiTM kan, orang kata sampai juga walaupun tak sempat ada tawaran, tapi orang kata sampai dekat UiTM rasa seronok kan, sebab ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita waktu belajar semua sebut UiTM, UiTM, UiTM kan, Masya Allah seronok kan. Dan itulah dia bila kita berada dalam pusat ilmu ini, di mana saja kita berada, dakwahnya, infonya tetap kita ada di situ untuk sampaikannya lagi, insya-Allah. Okey. Dan menerusi perkongsian hari ini, bukan kata saya yang nak cakap, tak, okey, sebab saya ada insan yang hebat ni, kiri dan juga kanan saya, masya-Allah. Jom kita nak kenal dahulu bersama-sama dengan perkongsian dari dua orang tetamu kita. Okey. Yang pertama ni kalau jawab salam pasti ramai yang kenal kan beliau, masya-Allah. Yang kedua ni pun saya hari ini pertama kali bertemu dengan beliau. Jom nak kenal dahulu dengan panel kita yang pertama. Di sebelah kiri saya kita ada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Shahrin bin Sahib, merupakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, masya-Allah, seronok saya dengar. Dulu Prof, kalau ITM ni orang cakap kan tak dapat dapat U, dapat I pun tak apa. dapat I pun tak apalah kan. U dengan I sama-sama. Itulah. Sekarang UiTM dah jadi U juga. U juga kan. Bagus kan. Itulah dia, orang kata antara kita ni tak jauh kan. Betul. Memang dekat-mendekat kan, atas dasar ilmunya, atas Tapi dasar tak itu. terlambat tapi kalau ikut apa pesan Nabi tu kan, Sallallahu alaihi wasallam. minal bahdi ila Allah. Betul. Belajar tak akan habis. Betul. Masih kan? ada peluang nak masuk UiTM. Kan boleh sambung lagi. Master ada, PhD ada. Boleh lepas ni. Bila boleh. Kita PM tepi. Kita bersedia. Ya kan. Nak InsyaAllah. sambung belajar lagi ni. Itulah teringin nak buat master kan. Lepas tu nak melanjutkan InsyaAllah. pengajian lagi, insya-Allah. Dialu-alukan. Betul. Terima kasih Prof. Ya, Dan selamat insya datang ke Forum Bicara Terima kasih atas Ad-Din. jemputan hari ini. Allah. Nanti kita akan Walaupun baru jumpa bincang. rasa macam nak mesra dah. Itulah kan. Allah. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih. Dan panel kita yang kedua, masya-Allah, tak lain tak bukan dari tempat sebumbung dengan saya juga, tapi beliau kalau duduk dekat IKIM ni beliau lebih popular daripada saya walaupun saya DJ kan. Beliau merupakan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak IKIM. Assalamualaikum Doktor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jawab sama macam rancangan Fas'aluna setiap hari Selasa tu kan. Rabu jam 5 petang. Masya-Allah. Alhamdulillah doktor, bertemu lagi kita dekat sini walaupun bukan kat konti saja. Saya nak tawarkan masuk IKIM, Syafiq dah dalam IKIM. Itulah kan. Tak payahlah. tak payah je. Sebab dah dekat IKIM dah kan. Nanti kita boleh sama-sama dengan UiTM juga. Sebab lepas ni juga doktor, kita akan ada rancangan resolusi kan. Apabila dah ada memorandum persefahaman di mana saya menerbitkan rancangan-rancangan melibatkan IPTA yang MOU bersama IKIM, yang mana kita siarkan perkongsian daripada IPT seperti UiTM di setiap hari Khamis jam 12 tengah hari nanti, Prof. Kita akan ada beberapa siri ni nanti. Bulan April dan juga bulan November, insyaAllah doakan ramai daripada pendidik dan juga pensyarah pegawai akademik akan sama-sama isi di Radio IKIM. Doktor, selamat datang doktor. Kan nak ucapkan juga ni kan, di hari ni mood dia lain sikit. Saya kat konti lain sikit kan. Cewa. InsyaAllah. Baik, apa yang kita nak bincangkan hari ni saya kira memang sangat bertepatan dengan apa yang kita ada hari ni. Kan kalau semua tuan-tuan puan-puan ada telefon pintar, ada di rumah pelbagai lagi akses jaringan untuk dapatkan info maklumatnya dan apa saja hari ni semuanya nak cepat. Okay? Sebab kita nak bincang dalam satu tajuk iaitu cabaran memperkasakan masyarakat dalam era ledakan maklumat. Masya Allah. Kalau saya tengok dalam isu ini, saya ni bidang saya sains komputer. Kan, tapi bila saya dapat melihat tajuk ini, saya kira dua ahli panel ini memang mempunyai pelbagai kepakaran beliau. Okey, dan jom kita nak mulakan sesi yang pertama dahulu. Kita ada dua sesi, Prof dan juga Doktor, sebab setiap sesi ini kita harapkan mencukupilah masanya yang ditetapkan tu, insyaAllah. Okay. Sebab yang pertama ni, bila cakap tentang isu ledakan maklumat dan juga cabaran yang ada di situ, macam mana kita nak memperkasakan masyarakat kita risau juga. Sebab kalau kurang info, kurang maklumat, mungkin susah juga orang kata. Terlebih maklumat, terlebih info, kadang-kadang jadi celaru juga. Kan? Jadi jom kita nak dapatkan dahulu sesi yang pertama ni bersama dengan Profesor. Kalau tengok daripada nak memperkasakan sebuah masyarakat ni, kita perlu kuasakan ilmu dalam bidang teknologi hari ni kan. Nak dapat apa semua capai, nak tengok apa semua cepat, okey? Dan nak dapatkan sedikit pandangan Prof, bagaimana kalau hari ini kita tengok macam mana dari sudut pemberian ilmu, pendapatan info, pemberian maklumat itu, adakah ia bertepatan dan juga seiring dengan apa yang kita lakukan hari ini. Prof, silakan. Terima kasih Syafiq. Pertamanya bagi saya lah untuk memulakan perbincangan kita, situasi kita di Malaysia ni dalam keadaan era yang selalu disebut IR 4.0 ni, dia adalah satu zaman yang diistilahkan sebagai zaman paradoks. Bermakna apa? Pertembungan antara adilisma, yang mana di satu pihak adilisma yang membawa ke satu arah, dan pada masa yang sama adilisma yang baik itu akan membawa satu perkara yang mungkin agak negatif. Di ITM ni saya selalu istilahkan kita berdepan dengan keadaan ditelan mati mak, diluah mati bapa. Tetapi tak boleh kemam je. Kena ditelan atau kena diluah. Maka kita berhadapan dalam situasi di mana pendekatan hari ini untuk kita mengawal, kita kena beri kawalan. Ataupun untuk kita, kalau bahasa Inggeris lah, to be in control, you have to give control. Maka paradoks itulah yang kadang-kadang mengganggu ataupun menggugat kita. Dan arti kata contoh, berbalik daripada apa yang Syafiq tanya tadi, kita di Malaysia ni adakah dari segi capaian internet, penggunaan alat mudah alih, okey, sudah mencapai pada tahap yang kita katakan negara kita menghampiri negara maju. Dalam kerajaan perpaduan sekarang kita meletakkan asas dalam sedikit masa lagi ada lonjakan yang akan dibuat, insya-Allah. Kalau kita mengambil perangkaan tersebut, contohlah nisbah penembusan internet, kita kata kita dah maju dah. Kalau diambil nisbah peranti, saya tengok Syafiq bila handphone tu tak boleh lekang tu. Kalau saya ambil tu gigil tu. Tapi saya tak ada handphone dalam kocek saya. Handphone saya atas meja tadi. Bermaksud apa? Kalau seorang tu tertinggal handphone di rumah, dia akan pusing balik. Kalau tak ada, dia gigil. Bermakna apa? Kalau itu saya nampak satu. Kalau mungkin saya buat body check kan, keluar satu lagi. Bawa beg, keluar satu lagi. Kerana itu yang diperlihatkan oleh perangkaan kebangsaan. Nisbah antara peranti di Malaysia ini, jumlah perantinya melebihi jumlah penduduk.
Itu satu fakta. Maka kalau kita ambil fakta itu, kita mengatakan kita tiada masalah dari segi akses kepada capaian dan peranti internet. Tetapi melihat kepada penembusan internet, ini saya kata paradoks ya, satu fakta, dilihat pada sudut yang lain, timbul di mana melihat kepada jurang digital kebangsaan, saya guna istilah lama lah, negeri-negeri selat, negeri tidak bersekutu, negeri bersekutu dan Borneo. Saya faham sejarah, dia tahulah apa yang saya maksudkan. Berlaku jurang. Kenapa? Penembusan peranti tadi dia hanya di pantai barat Semenanjung. Hanya melibatkan negeri-negeri maju yang asalnya dulu kebanyakannya negeri-negeri itu negeri bersekutu. Okey, dan negeri-negeri selat. Maksudnya apa? Faktor sejarah mengesan kepada kadar pembangunan negara. Okey, maka kalau kita di Shah Alam, orang Kuala Lumpur, macam saya kata tadi, buat body check, betul, sampai je check. Keluarkan semua peranti awak. Satu orang tu mungkin 3, 4, 5. Keluar laptop, keluar tablet, keluar handphone. Pertama, keluar handphone. Kedua, ada satu lagi, dia ada smartwatch. Okey. Itulah kadar bagaimana terangkainya seorang insan yang berada dalam kawasan yang penembusan teknologi sangat tinggi. Walhal seperti mana yang kita pernah lihat dalam akhbar dulu, okey, anak kita yang berada di sebuah negeri nak mengambil periksa terpaksa panjat pokok. Saya dalam semester yang lepas saya mengajar seorang anak murid saya, bila kita online ni kita tahu peranti apa yang dipakai. Semua laptop tengok ada satu handphone. Dan pelajar tu pelajar di Sarawak, kita tanya kenapa tak ada. Dia kata, Prof, handphone yang saya pakai ni pun saya pinjam bapa saya punya. Okey, bermakna dia tidak ada peranti. Dan begitulah cabaran yang kita hadapi. Tetapi menjawab persoalan itu dalam perkasa dunia dalam ledakan. Okey, saya datangkan satu rangkaian lain. Contoh, Malaysia ni antara tertinggi penduduknya yang berdepan dengan social media. Okey, perangkaian terakhir yang kami di sini dibincangkan di Sanad UiTM, orang Malaysia ni satu hari 3 jam. 3 jam tu kalau kita baca Quran berapa juz agak-agak habis. Banyak. Kalau kita baca tafsir lah. Kan, ataupun kita mengaji apa sahaja bidang ilmu. Dan kalau digali lagi, dalam 3 jam tu apa yang dicapai oleh orang Malaysia? Okay. Jadi ini cabaran yang kita hadapi dalam menapis. Okay. Saya nak mengatakan begini, apa yang saya nak susun ni? Yang information poor, yang fakir maklumatnya tetap fakir. Yang kaya maklumat diledakkan dengan pelbagai punca maklumat dan sumber dan pencapaian. Maka cabaran yang di sini tidak sama dengan cabaran yang di sini. Di cabaran yang di sini pula, saya tambah lagi satu paradoks dan polemik. Okey, saya pasti Syafiq pun bangun pagi dengan pelbagai punca maklumat ni bagaimana mahasiswa hari ini golongan muda, hatta golongan dewasa, tua yang pencen pun sama. Saya ambil tadi Pantai Barat dengan pelbagai maklumat. Kalau saya tanya, baca surat khabar lagi tak? Jawapannya tidak. Buka TV, dengar berita lagi tak? Jawapannya juga tidak. Okey, di manakah punca maklumat pemberitaan yang sampai? Pertama. Kedua, pelajar hari ini dia ada satu konsep dia panggil PLN, Personalized Learning Network. Setiap daripada kita ada sumber ilmu. Ada sumber ilmu. Okey, dan sumber maklumat. Yang saya nak tekan ni sumber ilmu. Sebab cabarannya adalah bagaimana dalam ledakan hari ini kita institusi pengajian tinggi menyebar luas ilmu dan pelajar kita mendapat ilmu, belajar. Dia bukan mendapat maklumat, mendapat ilmu. Okey, jadi kalau kita lihat cabaran hari ini yang saya petik daripada buku Schwab yang menulis buku IR 4.0 itu untuk kehadapan. Okey, untuk kehadapan, okey, 4 bidang yang dinyatakan dalam bab akhir dia. Dalam bab akhir dia tidak berbeza dengan falsafah pendidikan negara. Okey, falsafah pendidikan negara saya ini suka hafal terbalik. Okey, falsafah pendidikan negara itu kalau nak ingat Syafiq, kalau kartun lah kecil-kecil dulu paling minat apa? Kucing dengan tikus tu. Tom and Jerry. Okey, falsafah saya nak anchorkan dekat dia supaya dia ingat. Ni saya mengajar lah ni. Okey. Jadi Jerry itu jasmani, emosi, rohani, intelek. Tapi susun dalam falsafah terbalik. Intelek dulu. Intelek dulu. Tapi senang ingat. Lepas ni pun saya pasti Syafiq orang tanya, apa falsafah pendidikan negara? Dia jawab Jerry. Okey, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan itu yang digagaskan oleh Schwab dalam buku dia, IR 4.0, in moving forward, berdepan dengan masalah ledakan hari ini,
yang digagaskan adalah cognitive intelligence, intelek tadi lah. Okey, nombor 2 apa tadi, Syafiq? Ni test pula ni. Ni saya cikgu ni. Jerry emosi kan. Just kalau intelek tadi, kalau habislah tak apalah susunan ni. Dia bercakap tentang emotional intelligence, physical intelligence and spiritual intelligence. Yang mengarang ni bukan orang Islam. Tetapi bagaimana kita mendepani IR Form 0 ini dengan letakkan maklumat, kita ada banyak dalam buku yang sama. Appendixnya menggariskan berbelas, tak 16 disruptive teknologi. Termasuklah 3D printing, IoT, segala macam. Okey? Jadi macam saya kata tadi, mahasiswa, pelajar, golongan dewasa hari ini membuka semua punca maklumat. Okey? Yang manakah mendapat ilmu, mendapat maklumat, dicernakan. Okey, kalau dalam konteks kita Islam, Iqra' dah betul lah, baca dah tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhan. Tapi adakah allama bil kalam? Itu ayat Quran tu. Saya tak nak takrifkan dari segi kalam tu kalam Allah ke, kalam itu kalam manusia ke, tetapi kaedah ilmunya, pembacaan dan penulisan datang selari. Okey. Hari-hari Syafiq baca, berapa paragraf Syafiq tulis sehari. Sebab kalau tidak ada kitaran itu, cabaran yang kita hadapi, ilmunya tak sampai, tak dicernakan. Tidak dicernakan. Okey, saya petik itu dalam senat pun kami kupas benda ni. Imam Nawawi menulis satu hari 4 juz sepanjang hayatnya. Jadi dia sampai tak kahwin, bujang, kerana bergolomang dengan ilmu. Dan itulah keunikan dia mencapai kepuasan kehidupan beliau. Kalau kita nak kata halawatul iman, kemanisan ilmu, itulah antara tokoh yang mendapat kepuasan kehidupannya dengan bergelumang dengan ilmu. Cabaran tadi hari ini, apa ilmu dalam ledakan? Poin terakhir yang ingin saya sentuh, satu kemahiran yang perlu ada kepada individu hari ini, bukan saja mahasiswa golongan muda, adalah keupayaan untuk memilih, menapis, mencerap dan juga memberi keutamaan kepada sumber ilmu dan ilmu yang diambil. Keupayaan untuk mendapat sumber ilmu yang terlampau banyak, maklumat yang pelbagai ini, okey, dalam konsep tabayyun, menyemak balik dari segi sumber dan punca maklumat. Dan dia tahu, walaupun contoh, maklumat yang dapat daripada IKIM, boleh percaya tidak, sumber beritanya. Okay, dapat daripada platform social media yang memang tidak ada bertuan, saya guna ayat begitulah. Berita yang kontra dengan satu yang kita baca tadi. Yang mana yang lebih percaya? Boleh baca, macam mana boleh. Tetapi kita tahu martabat punca maklumat itu. Individu itu ada ilmu. Okay, mencari punca, menilai punca, mengambil maklumat dan dicanai balik menjadi ilmu, menyusun semula. Kepakaran itulah sebenarnya dalam mengatasi ledakan maklumat yang terlampau banyak hari ini, tidak berapa nak ada di kalangan mahasiswa, malahan pekerja. Dan itu yang apa yang berlaku, Syafiq? Ya. Okey, macam jugalah peribahasa, sekali air bah, sekali pantai berubah. Masalahnya anak-anak hari ini air bah pun dia tak tahu. Okey. Bila berlaku air bah, dia tidak lari ke pantai, dia tenggelam dengan air bah tu. Jadi itu yang berlaku pada anak-anak hari ini, dengan punca maklumat yang terbagai, dia tenggelam dalam maklumat itu, tidak langsung dicanai menjadi ilmu, tetapi mendapat satu pegangan, sudut pandang yang tidak seimbang dan tidak matang. Ala kulli hal, saya berhenti di situ. Baik, terima kasih. Dia. Kan, kalau tengok kepada pembuka bicara kita ini, saya kira memang sangat begitu tepat sekali bagaimana kaedahnya, nilainya, prosesnya, dan apa yang kita tengok kepada dulu sampai sekarang kan, ada beza lagi kat situ kan. Kalau hari ini saya betul Prof, kalau tengok pagi-pagi, kalau saya tak tahu apa berita-berita kan, nanti nak bersiaran pun agak rasa macam terkurang pula nak tahu apa trending hari ini, apa yang orang bercakap-cakap hari ini kan, apa yang viral. Dan itulah sebenarnya kita nak alihkan di IKIM tu kan, informasi itu supaya kita dapat capai dakwahnya di situ, kan, supaya kita alihkan perkara-perkara yang trending yang baik, itulah kita nak alihkan dengan perkara yang baik-baik itu. Masya Allah. Terima kasih Prof atas perkongsian yang pertama. Baik, kita nak pergi kepada panel kita yang kedua ni, iaitu bersama dengan Dr. Farid. Doktor, kalau tengok Dr. kalau hari ini, kalau tengok dengan adanya engine searching dekat
media kita ni kan, doktor, tengok dengan ada orang kata apa, sampai panggil Syekh Google pun ada. Oh kan, Doktor Google, Ustaz Google, macam-macam lah. Ada yang digelarkan pelbagai lah kan untuk dapatkan sumber maklumat itu. Jadi doktor, kalau tengok di situ, bagaimana kalau hari ni kita nak ambil maklumat, nak ambil ilmunya, bagaimana kalau tengok ajaran sasaran Islam itu tentang isu adab-adabnya. Kan ni ramai orang confuse ni doktor. Kadang-kadang dia rasa macam ilmu dahulu ke, adab dahulu ke. Jadi doktor, boleh tak doktor terangkan kepada kita macam mana untuk letakkan proses dapatkan maklumat itu bersandarkan adab Islamnya dan kaedah Islamnya. Silakan doktor. Terima kasih Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rakan ahli panel, Datuk Prof Syahrin, Prof Semadia, Datuk Dr Azam, pimpinan kanan UiTM, IKIM dan juga IRM, dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan ini dan atas perbincangan tajuk yang penting berkaitan dengan ledakan maklumat. Saya suka untuk melihat isu ledakan maklumat ini sebagai kita harus balik kepada punca matlamat kita. Sebab teknologi maklumat yang ada pada hari ini sebenarnya dia hanya memudahkan wasilah. Dia hanya memudahkan dia punya the means to an end. Satu jalan untuk mencapai kepada satu matlamat. Tetapi Islam itu amat mementingkan matlamat itu sendiri. Jadi kecanggihan macam mana pun kita ada dalam konteks wasilah ataupun pendekatan atau metodologi, selagi matlamat itu dapat dicapai dengan baik, teknologi yang canggih itu gagal kan. Sebab dalam Islam kaedah yang kita pakai ialah al-umur bi maqasidiha. Setiap perkara itu adalah bersandaran kepada maqasidnya. Sebab itu kaedah itu sendiri berasas kepada hadis yang pasal niat tu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan setiap manusia itu akan dinilai dan dihukum berdasarkan niatnya. Jadi sebab itu hari ini saya melihat dengan isu ledakan maklumat ini, manusia sudah terkeliru antara maqasid dengan wasilah, antara means dengan end, antara cara dengan matlamat. Kita sudah menjadikan cara itu sebagai satu matlamat. Itu yang Prof sebut tadi, 3 jam hanya untuk surf internet sahaja. Tengok Facebook, tengok TikTok, tengok Instagram. Akhirnya kita tak tahu apa yang kita dapat. Setelah 3 jam tersebut, mungkin kita hanya memenuhi hawa nafsu kita. Suka tengok orang ketawa, suka tengok orang mungkin menari. Kan? Berapa like kita dapat. Semuanya itu langsung tidak membawa kepada matlamat kehidupan kita yang sebenar. Sebab itu kalau kita nak lihat isu ini, saya lihat ada 3 perkara penting yang Islam tentukan dalam konteks kita mendapat ilmu. Sebab maklumat ini macam Prof sebut tadi, dia hanya bahan mentah kepada ilmu. Maklum itu dia dalam bentuk maf'ul. Prof Andi pandai ni dalam bidang ni. Maklum ini maknanya dia object of knowledge. Dia hanyalah bahan mentah kepada ilmu. Bahan mentah ilmu yang banyak ini dia akan hanya menjadi ilmu kalau dia disusun dengan baik dalam akal manusia dan memberikan makna yang sebenar. Baru dia jadi ilmu. Sebab itu menuntut ilmu tidak mudah. Membaca maklumat mudah. Malah setiap hari 3 jam kita boleh dapat maklumat yang begitu banyak. Tapi berapa banyak ilmu, hikmah, kebijaksanaan yang kita dapat berdasarkan kepada kefahaman yang betul terhadap maklumat yang banyak. Malah mungkin maklumat yang banyak ni lebih membengongkan kita, bahasanya membodohkan kita atau mengelirukan kita berbanding menjadikan kita bijaksana, menjadikan kita seorang yang benar-benar faham tentang makna sesuatu. Jadi sekarang ini ledakan maklumat sebenarnya dia menjadi satu risiko yang besar sebenarnya, risiko negatif. Saya cakap ni sebab UiTM ni Universiti Teknologi ya. Teknologi maklumat semua dekat sini ni, dekat sini pakar-pakarnya. Jadi sebab itu saya ingat ada 3 perkara. Yang pertama, Islam menentukan dalam hal kita menuntut ilmu ini kita mesti jelas matlamat.
Yang tadi tu, al-umur bimaqasidiha. Kalau nak tengok internet itu, tetapkan dulu kita nak tengok apa ni. Kan? Hari ni nak dapatkan maklumat apa. Barulah kita akan pergi hanya kepada perkara itu sahaja. Dan teknologi yang canggih itu akan memudahkan kita. Benda yang sepatutnya kita dulu mungkin kena cari sejam, 2 jam, hari ini kita mungkin dapat seminit 2 sahaja. Kita dah boleh dapat maklumat yang kita nak. Tapi masalah kita sudah hilang matlamat. Kita sudah keliru apa yang kita nak cari, malah wasilah itu yang kita sibuk. Kan? Itu yang Prof sebut tadi, handphone pada 3. Buat apa 3 handphone kan? Buat apa banyak-banyak tu buat apa? Kita kena tanya yang akhirnya kenapa? Untuk apa? Jadi kalau matlamat jelas, mungkin 1 handphone sudah cukup, 1 komputer sudah cukup, dan itu lebih efektif untuk kita mendapatkan ilmu sebenarnya. Jadi pertama tentang matlamat. Yang kedua saya rasa kita kena berasaskan kepada prinsip tolak benda-benda yang tidak penting untuk kita. Ini juga berdasarkan hadis. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebaik-baik Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tak penting untuk dia. Maknanya Rasulullah dah sebut benda ni 1400 tahun dahulu dengan mengambil kira, hadis ni kan universal sifat dia, dah mengambil kira masalah yang pada hari ini. Hari ini orang ramai mencari benda yang tidak penting untuk dia. Bukan hal internet saja, hal-hal lain pun macam tu juga. Sibuk beli motor besar, tak cukup 1 beli 2. Weekend ride kan, minta maaf lah siapa yang terkena ride. Kadang-kadang tak ada sebab, tapi motor dah ada 3. Jadi weekend terpaksa jalan juga. Jadi telefon kawan, jom kita ride pergi Thailand kan, kita pergi ni. Sebab kalau tidak, rugilah dah beli wasilahnya. Wasilah dah beli 3, matlamat tak ada. Jadi akhirnya kena cipta matlamat palsu. Kan? Tapi boleh. Kalau sekali-sekala berjalan tidak ada masalah. Kita bukan nak mengenepikan langsung wasilah penting. Dan kita pun nak juga berehat-rehat. Berehat-rehat. Tapi ini kadang-kadang yang ekstrim ni. Yang ekstrim kadang-kadang dia sudah terkeliru antara perkara yang penting dengan yang tak penting. Sedangkan hidup kita pendek. Nabi pun dah pesan, tinggalkan benda-benda yang tidak penting. Tetapi hari ini kita sibuk dengan benda-benda yang tidak penting itu yang kita buat, sehingga benda yang utama, yang fardu, yang itu kita tertinggal. Termasuk ilmu. Yang fardu ain kita tak cari, tapi yang fardu kifayah pun tak masuk dalam kategori pun. Kalau kadang-kadang benda-benda yang kita suka itu bukan pun termasuk dalam hal-hal yang fardu. Itu yang kedua prinsip. Maksudnya, kalaulah seseorang itu benar-benar mencari benda yang penting dalam hidupnya, maka hidupnya itu tersusun. Hidupnya itu tersusun. Dia tak akan sibuk dengan banyak perkara. Yang ketiga, dalam konteks ilmu ini, Quran mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kita berpijak kepada benda-benda yang bukan ilmu bagi kita. Sebab itu konsep tabayun yang disebut oleh Profesor itu cukup penting. Dalam Islam, khabar ni banyak. Kan, maklumat banyak. Teknologi memudahkan kita lagi untuk mendapat maklumat yang begitu banyak. Akhirnya apa yang berlaku, kita lemas dalam maklumat yang banyak. Maklumat yang banyak ini tidak menyebabkan kita rasa mudah untuk faham, untuk merenung sesuatu dengan baik, mendapat makna yang sebenar, tetapi yang ada adalah macam-macam kekeliruan. Sebab yang ni cakap lain, yang ni cakap lain, yang ni cakap lain. Kita Google semua kan. Google takkan kata yang ini yang terbaik ini kan. Ini qaul mu'tamad ni. Dalam Google tak ada sebut qaul mu'tamad. Dalam mazhab ada qaul mu'tamad. Tapi dalam Google semua sama saja. Kalau kita search satu benda, 100, 1000, sejuta yang datang, semua levelnya sama. Yang palsu dengan yang benar sama, maka kita akan terkeliru. Sebab itu Islam menekankan tabayyun. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik membawa khabar kepada kamu, tabayyun dulu. Tabayyun ni ialah examination, examine, selidik. Tengok betul atau salah, tengok sumber. Sumbernya sumber yang mana? Dan ini semua dah diajar dalam tradisi Islam. Dalam tradisi hadis ada jarah wa ta'dil. Kita melihat betul-betul siapa yang bawa berita ni, orangnya integriti ke tidak, orangnya ada dhabit ke tidak dari segi ingatan dia, orangnya adil ke tidak. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa penting dalam konteks kaedah kita melihat ilmu, terutama dalam kita menghadapi
zaman ledakan maklumat. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia kan. Kaedah caranya dah pun dibawakan oleh Islam dan bagaimana kita hari ini nak menyusun atur laluan kita, tugasan kita maupun apa yang kita dapatkan hari ini, siapa yang kita like, siapa yang kita follow dan apa yang kita baca itu, adakah ianya keterlaluan kan. Sebab Islam itu menerapkan kepada kita kesederhanaan seperti apa yang Dr. maklumkan kepada kita tadi, dan kita harapkan supaya ledakan maklumat itu tidak mengelirukan kita dan kita dapat alihkannya kepada ke arah yang lebih positif yang kita boleh fikir secara rasional mengikut kaedah Islam di situ. Okey, kita nak pergi ke pusingan akhir sekejap je kan. Ya Allah, tak cukup masa rasa. Penerbit kita kena sambung lagi, boleh tak kan? Nak minta ekstra masa. Tapi masa dia dah agak terhad untuk kita. Tapi di hujung ni sedikitlah sebagai kesimpulan, Prof, macam mana kalau hari ni kita tengokkan, kita nak zoom in sikit, kalau kita kan tanpa maklumat ini mungkin ada tak capai kita dapat sesuatu kepada kehidupan kita kan. Namun bila kita nak lebih banyak maklumat itu, dia takut akan jadi seperti apa tadi, impak negatif dalam ledakan ICT ni. Jadi bagaimana kita nak memperhebatkan khususnya dalam kita ni umat Islam supaya kita lebih tidak ketinggalan. Silakan. Terima kasih Syafiq. Itulah tadi saya sambung apa yang sahabat panel tersebut tadi. Ajaran Islam ni dia timeless, saya guna begitulah. Timeless. Apa yang diajarkan kerana apa? Balik kepada yang saya sebut awal tadi. Yang disebut dalam short dalam buku dia, in facing the disruptive technology for the future ini, dia balik kepada dalam. Sebab itulah Islam ni dia mengurus perkara dalaman. Dan itulah pendekatan yang mungkin rakan-rakan saya dalam UiTM ni sejak saya 2 bulan di sini, mana-mana saya pergi, soalan saya adalah untuk mendatangkan makna. Okey. Masalah dia Syafiq, kalau saya tanya makna. Apa makna-makna? Itu kadang-kadang pelajar tidak boleh menjawab. Dan itu yang saya alhamdulillah sebagai besar pada generasi kami ini melalui zaman pendidikan yang kaedahnya, uruf adatnya itu kita buka saja. Kalau zaman saya belajar tu, saya buka buku matematik ke, saya buka fizik ke, sama kaedahnya. Pertama sekali dia memberi definisi. Okey, definisi itu dia ulas lagi. Teorem, kalau matematik lah, teoremnya begini. Datangnya teorem ni begini. Okey, lepas tu penghasilan daripada formulanya begini. Baru dipakai. Okey, kalau kita buka kitab kaedah agama pun kaedah sama. Makna lurah ni pada ni, aklinya begini. Dah faham istilah. Baru kita mencebur diri dalam ilmu itu. Contohlah kalau saya ingat kitab-kitab yang saya belajar di sekolah agama Johor dulu, risalah tauhid tu, pertama itulah apa makna tauhid. Aqaidul iman. Simpulan dan ikatan iman. Sebab kita hafal sembang ini. Sebab itulah orang dulu Syafiq, kalau dia hafal tu, dia hafal kulit ke kulit. Dia tak payah scan. Kalau dari segi tadbir ilmu, balik cerita Imam Nawawi tadi atau cerita Imam Ghazali, maknanya kulit ke kulit. Baru boleh pakai selapis serban tu. Baru boleh pakai motorbot tu. Kalau hari inilah boleh pakai jurai-jurai yang kita combo tu. Itu maknanya. Itu saya kata apa datangnya pada makna. Jadi kaedah Islam seperti yang doktor telah sebut pada tadi, kalau kamilah dulu di ITM ini pada waktu awal dulu masuk ke kampus kami ini, dia ada gerbang. Dan gerbang itu tulisnya Jawi, doktor. Ramai orang lama ITM dah lupa. Okey. Tapi ayatnya mudah ditulis dan Jawi. Masuk untuk belajar. Kerana apa? Nak mengingatkan anak-anak yang melangkah masuk ke Universiti Keramat ini, dia masuk nak belajar. Masuk untuk belajar. Jadi bukan yang lain. Jadi kalau niat asalnya tadi, innamal a'malu binniyat, itu melangkah masuknya niatnya dah betul. Soalan yang sama juga pada hari ini, kita buka komputer kerana gerbang ilmu bukan lagi melangkah masuk ke sebuah universiti. Okey? Buka on handphone, apa niatnya? Buka laptop, apa niatnya? Masuk Google, apa niatnya? Okey? Kerana itu menentukan tadi al-uruf tadi dengan makasidnya itu apa, penghujungnya apa? Ini saya beritahu cabaranlah di hujung ni. Internet hari ini, tuan-tuan, dalam kaedah kita uruf mengenal diri, senang nak ukur Syafiq, senang. Kerana apa? Dengan ilmu yang ada itu, kalau tahap nafsu di bawah amarah itu, maknanya dia seronok benda-benda yang lara ni lah. Okay? Kalau nak sampai kepada tahap mutmainnah, tenang jiwa itu, maka pasti peringkat itu dah selesai.
Jadi ukur diri, buka internet, tadilah balik 3 jam sehari atau mungkin yang lebih. Ingat 3 jam tu purata. Bermakna ada yang sampai 7-8 jam. Daripada pagi bukanya apa? Tak tahulah apa Syafiq main kan, Dota ke apa ke. Berapa YouTube Korea yang tengoknya. Okey, sampai 7-8 jam. Sembahyang tinggal, habis semua tinggal lah. Makan, kalau main Dota tu tak makan, tak apa. Okey. Maksud siapa? Bermula dengan satu niat, ukurnya pada individu itu melangkah masuk ke alam maya, dunia yang nyata di luar, maya yang dipegang di tangan. Okey, baik tadilah. Mula tadi nak buat assignment. Okey. Seperti mana kehidupan yang nyata di luar, dunia internet ini, godaan iblis ni sama. Iblis ni dia bercual juga. Okey, kerana dia boleh berlari dalam darah kita. Kalau dalam darah dia, kita boleh berlari. Dalam signal internet, orang yang meletakkan kandungan, saya selalu sebut, Syafiq, dalam internet ni 3G pula. Cabaran besarnya. Okey, 3G. Tadi Prof dah datangkan petuanya. Ini saya datangkan yang bab negatifnya. G pertama itu girl. Pornografi. Okey, dan kalau orang nak berniaga, juallah tudung, bawal ke apa ke, kuruskan badan, foundation, mesti lakunya. Okey, tu yang angguk kat belakang tu mengiyakan saya. Itu cabaran yang pertama. Okey, wanitanya, saya tak nak datangkan haji lah, tu dah saya serah ke doktor. Okey, that will be the first distraction. Tengah baca berita, buka IKIM kan, keluar iklan Google kan. Cun pula kan. Daripada nak buka IKIM, dah melarat ke lain. Itu G yang pertama. G yang kedua ini, dia berkait dengan apa? Dia gambling. Struktur gambling ini, tuan-tuan yang saya sebut ni, semua adalah yang akan mendatangkan, hari ini dia ada billion dollar industry dalam dunia hari ini. Dan dia mencapah kepada perkara tersebutlah. Dan macam saya kata tadi lah, tarikan maklumat itu dalam segala bentuk hari ini, tuan-tuan kena ingat marketing hari ini menggunakan profiling. Kalau tuan-tuan minat satu perkara, iklan itulah yang akan dimomokkan. Kalau tuan-tuan memang masuk Google tu cari perkara yang lara. Yang lara itulah yang kata tadi, yang sia-sia tadi. Dan dia satu-satu. Tuan-tuan minat kucing, segala macam kucing keluar. Kerana hari ini teknologi ni adalah menggunakan teknologi AI, menggunakan predictive analytics. Okey, tuan-tuan log in saja dalam Google tu. Dia dah Google, maksud saya, komputer itu sendiri dengan elemen AI, kecerdasan buatan itu tahu kita siapa. Kalau tuan-tuan cariannya perkara yang bermanfaat, tuan-tuan buka YouTube tu, selalu dengar ceramah, yang keluarnya ceramah. Okay, ni, tapi ada warning dia. Kadang-kadang keluar juga tiba-tiba iklan, abang ada masalah, kan? Saya kata, apa pasal iklan ni keluar? Aku tak pernah cari. Kerana apa? Dalam konteks iklan hari ni, dia ada yang berbayar. Kita tak nak tengok pun, dia akan suakan. Okey? Maknanya apa? Dalam menguji iman seseorang, saya mudah je. Dalam 3 jam tu, capai tak matlamat asal itu. Okey? Tersimpangnya kita dalam internet, tersimpanglah kita dalam kehidupan. Sesatnya kita dalam dunia maya itu, maka sesatlah kita dalam kehidupan. Kalau kita bertemu makrifat dalam internet tu, Allah Tuhan kata tak boleh berguru dalam YouTube tu, carilah guru betul. Tapi bagi saya, kalau sampai jumpa makrifatnya, kerana kalau dalam konteks knowledge, arif, faham, makrifatlah, kenal. Maka ini yang baik, ini yang buruk, ini yang lara. G yang terakhir saya jadi assignment lah. Saya tak bagi. Kena cari. Cabarannya. Saya bagi 2 yang obviousnya. Saya berhenti di situ sebagai kesimpulan cabaran hari ini berbalik kepada matlamat. Dan matlamat pertama yang semua kita jawab adalah matlamat kehidupan. Dan dalam matlamat kehidupan tu ada perlu pencarian ilmu, kerana dengan ilmulah menjadi obor. Kerana ilmu itu nur, dia cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi nur hidayah pada siapa yang dia hendak. Kena minta, kena cari dalam konsep perkataan murid, uridu, turidu, muridu, dia kena cari. Google kena cari. Sebab itulah bila tangan bercakap, jari yang ada fingerprint ni yang bercakap. Ya, itu jari aku. Belum kiamat lagi, jari dah bercakap. Ya, dia yang pegang gelas tu. Dia yang petik pistol tu, orang tu mati. Kita ingat nak tunggu kiamat baru jari ni bercakap, atau muka bumi ni jari dah bercakap. Okey, saya tutup dengan cabaran yang perlu kita tangani ini. Memang kuncinya lah mencapai tahap ilmu yang maknawi, yang makrifat. Syed Nakir Al-Atas mengata kesampaian ilmu itu sampainya makna pada roh.
maka elemennya adalah elemen rohani. Alhamdulillah, itu daripada saya harap itu mendapat pandangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kan, padat betul kan apabila Prof sediakan satu pertemuan kita ini, saya kira memang sangat-sangat begitu tepatan sekali dengan apa hari ini yang kita ada, dengan maklumat lambakannya, infonya, dan apa yang kita perlu ada disiplinnya dekat situ juga turut ditetapkan kan, supaya ada disiplin dekat situ. Masya Allah. Baik, kita nak beralih kepada Dr. Farid. Mungkin di ujung ini Doktor, kalau kita tengok hari ini segala bentuk mesin pintar Doktor kan, kita ada dengan datangnya AI pula kan, sekarang ni up dah siap segala-galanya kan, key in dah siap segalanya kan, sebab dalam IT tu kan dia ada apa, input output proses dan itu formatnya hari ini mereka guna dalam masa beberapa saat saja sekalipun, semua kita dapat di hujung jari. Doktor, sebagai kita tengok hari ini macam mana peranan kita Doktor untuk kita nak letakkan perkara ini akan jadi baik tanpa kita jauhkan daripada perkara-perkara yang ditetapkan oleh Islam, tanpa kita ketepikan apa peranan kita sebagai umat Islam untuk kita dapatkan maklumat itu secara teratur. Doktor, silakan. Terima kasih Syafiq, Datuk Prof dan hadirin dan hadirat sekalian. Saya kira yang paling penting, sebab kita dah setuju tadi bahawasanya ledakan maklumat ni hanya ledakan dari sudut teknologi. Akhirnya yang akan menggunakan teknologi itu adalah kita, manusia. Dan kalau manusia itu sendiri dididik dengan baik, diberikan adab, apa sahaja teknologi yang dia dapat, dia akan menggunakan teknologi itu dengan baik. Jadi dia kena kembali kepada pengguna teknologi. Maknanya kena kembali kepada kita mendidik insan, membina insan itu sendiri. Saya yakin kalau matlamat keinsanan itu jelas, pendidikan keinsanan itu jelas, apa sahaja wasilah yang ada itu menjadi facilitator kepada penyampaian matlamat. Kan, dia akan jadi pemudah cara. Dia bukan jadi benda yang memburukkan. Kenapa? Kerana hukum wasilah ni mengikut hukum matlamat. Sebab itu wuduk yang kita ambil sebelum solat dia wajib. Sedangkan wuduk yang asalnya sunat. Tapi disebabkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang wajib kalau tak terlaksana wajib tanpa yang satu ni, maka yang satu tu juga jadi wajib walaupun asalnya bukan wajib. Sama dengan wasilah juga. Kalau dah dakwah itu wajib, untuk menyampaikan ilmu itu wajib. Jadi segala teknologi yang membantu itu menjadi wajib juga. Kita kena perkukuhkan. Dan kita yakin kalaulah kita telah mendidik manusia dengan baik, kecanggihan teknologi maklumat yang ada pada hari ini pasti akan memberi kesan positif terhadap pembinaan insan tersebut. Kita tak risau, kita tidak risau. Isunya sekarang ini ialah kita tidak didik masyarakat kita, kita punya generasi kita ini dengan baik. Jadi sebab itu bila dia dapat satu teknologi, dia akan bergantung pada niat dia. Dia macam pisau je lah kan. Satu pisau yang tajam di rumah, kalau dapat dekat seorang ibu yang baik, dia akan guna untuk potong sayur, potong daging, masak, hidang kepada suami, pada anak, dapat rezeki yang baik dan dapat ni. Pisau yang sama kalau dicuri masuk perompak, dia akan guna pisau yang sama untuk membunuh semua ahli-ahli dalam rumah tersebut. Pisau yang sama. Jadi teknologi ini dia teknik ini dia bergantung kepada yang menggunakan teknologi. Sebab itu kita sekali lagi saya yakin kalau kita betul cara pendidikan kita yakin teknologi yang canggih ini tidak akan memberikan satu risiko besar kepada kita. Malah dia menjadi satu value added, kan? Nilai tambah kepada kita dan akan membantu semua proses pendidikan yang ada. Jadi dia kena jalan bersamalah dan dia kena jelas yang mana matlamat yang kita nak capai dengan yang mana yang teknik-teknik, metodologi, kaedah yang digunakan. Jadi saya ingat itu antara perkara lah. Di masa yang sama saya rasa kita tidak boleh juga membuka secara bebas, kan? Islam juga betul kita setuju kita ada kebebasan dalam mendapat ilmu apa semua, tetapi di sana
pasti kena ada sadduz zara', menutup pintu-pintu yang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu ada syariah, sebab itu ada hukum-hukum yang mengharamkan banyak perkara, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ini. Jadi sebab itu kita ada undang-undang, kita ada akta, dan kita kena ada akhlak yang kuat dalam kita bermuamalah dengan teknologi maklumat. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu dia kan. Asalnya, asasnya, cetusannya adalah diri kita sendiri, seperti apa yang Dr. Farid sebutkan tadi, iaitu pembangunan jiwanya, mindanya kan, dalaman hati kita semua adalah menjurus. Kalau baik diberikan kepada dia, walau apa pun dia akan terus membawa kepada kebaikan. Walaupun perkara itu kita tahu kalau tersilap pakai jadi lain nanti kan, dia akan kembali balik, akan menjadi elok dan baik untuk kita, insyaAllah. Itu dia yang mana kita bincangkan. Tajuk kita iaitu cabaran memperkasakan masyarakat dalam era ledakan maklumat. Saya kira lengkap, faham, walaupun pendek tapi dia sweet and begitu sweet and short lah kan. Itulah kan. Nak tahu tak? Ya. G terakhir tu nak tahu tak tahu? Assignment ni tak habis lagi. Silakan. Boleh. Saya saja je nak menguji tadi. Sebab kalau dia terjebak dengan 3 tu lah. Itulah tadi girl, gambling. Yang G yang akhir tu saya suruh Syafiq pun terjebak. Game. Sebab tu saya tunggu Syafiq jawab tadi. Saya takut pendengar di luar sana tertanya-tanya. Kan? Google pun boleh tu, cik. Ya. Dan itulah ukurannya. Itulah ukurannya. Masya-Allah. Itulah 3 yang paling lara. Tetapi itulah juga 3 yang bisnes yang paling besar lah internet hari ini. Itu dia nasihat Itu satu. ukuran mudah bagi saya lah. Betul. Tadi sebab doktor dah bagikan panduan positifnya, saya bagi border yang negatif. Betul. Kena tahu juga tu. Ya, kena tahu. Betul. Saya rasa bersalah kalau saya tak beritahu. Allah. Baik, Silakan, lengkap. tutup kita. Saya nak je bawa doktor nanti sambung balik dekat konti. Cik, wah kan. Kena datang konti, Prof. Masya-Allah. Dah sign. Itulah. Dah sign. Kena datang. Jangan. Kita dah banyak nak kongsi lagi ni sebab kita nak memperkasakan lagi researchnya, penyerakaan ilmunya, dan masing-masing kita akan sama sumbangkan lagi ilmu itu, insyaAllah. Okay. Terima kasih Profesor bersama kita, Profesor Datuk Dr. Shahrin, Profesor ini, dan juga Dr. Muhammad Farid. Profesor ini insyaAllah kita harapkan semua yang ada di sini yang tengah mendengarkan juga, yang tonton juga di Facebook, di YouTube, di TV IKIM, di IKIM FM. InsyaAllah semoga kita dapat manfaat dalam perkongsian ini. Kita akan ketemu lagi untuk perkongsian yang selanjutnya. Terima kasih yang like, comment, share, dan jangan lupa untuk sama-sama terus berada di platform online kita, di frekuensi Radio IKIM dan juga di pelbagai platform untuk dapatkan lagi info dan juga maklumat ilmunya. Okay? Dan saya Syafiq Saleh berakhir forum bicara adin kita di sini. Jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.